يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي اعتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzah, selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta sekalian sahabat. Wahayikum bi tahiyatin Islam wa tahiyatin mahabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala diizinkan kita untuk bertemu kita secara alam maya dalam forum perdana kita bersempena dengan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawakan malam ni alhamdulillah secara live di pelbagai platform ataupun page. Saya difahamkan lebih 5, 6, 7 page macam itulah kita bawakan malam ini. Tapi penganjur utama kita malam ini adalah Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara MDN. Saya perkenalkan diri saya Sufyan Amrin sebagai moderator anda untuk forum kita malam ini, dan insyaAllah seperti yang anda saksikan dalam poster yang kita dah paparkan sedari awal live kita tadi, kita ada 2 orang ustaz kita yang akan temankan kita malam ini untuk forum kita yang sangat bermakna, sangat mengimbau dan menambat rindu dalam hati setiap para pencinta yang bersama kita malam ini. Jadi saya tak boleh cakap banyak-banyak. Nantikan forum habis saya seorang cakap. 2 orang ustaz kita yang bersama kita pada malam ini. Pertamanya Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah, apa khabar Pian? Allah baik, alhamdulillah. Ni apa nama anak punya pokok belakang tu kecil je daun dia. Ustaz punya pokok subur Ustaz noh. Munawar dengan ustaz yang munawar, rumahnya cantik. Terima kasih Ustaz Syed bersama kita malam ni, dan Ustaz Syed pun malam ni tak kesorangan. Dan kita ada seorang lagi ustaz kita. Mula-mula masa sahabat kita Ustaz Haris jemput, awak Pian boleh tak jadi moderator untuk forum forum perdana kita malam ni, masa dulu terfikir dah, baguslah, bolehlah selit-selit nasyid sikit ke, zikir sikit ke dalam forum tu. Sekali otai Taranum main dalam ni. Memang Pian tak boleh bernasyid apa lah, bagilah kat ustaz kita seorang ni, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rejab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sihat kita Ustaz? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Anda bila lihat wajah Habib Syed Abdul Qadir Al-Jufri, ya wajah Pian, dan lihat wajah semua yang sedang menonton, lihat dengan kalbu, bersemangat insya-Allah malam ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum. Baik, insyaAllah terima kasih pada kedua-dua ustaz kita, dan juga tak lupa terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang menonton secara live pada malam ini. Nak tersebut pagi. Biasa on air kat radio pagi kan. Malam ni untuk forum perdana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Pertamanya ada pesanan-pesanan sikit sebelum kita mula. Pertama, jangan lupa follow, like ataupun ikuti page Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Lepas tu ada juga di channel YouTube, anda boleh saksikan banyak program ilmiah menarik di alam maya yang dibawakan oleh Dewan Dakwah kita. Yang kedua, jangan lupa untuk forum kita malam ni, boleh tak yang tengok di Facebook ni share dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat lain supaya dapat saksikan forum yang sangat menarik, tajuknya Laukana Bainanal Habib. Lagu yang baru je kita dengarkan tadi, dan juga penjelasan dan pencerahan yang akan dikongsikan oleh 2 orang ustaz kita yang sangat hebat tentang andainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita. Yang ketiga, kalau sahabat-sahabat ada yang bermurah hati untuk menyumbang, menderma, membantu khidmat dakwah yang dibawakan oleh sahabat-sahabat kita di Dewan Dakwah ni, boleh dapatkan rujuk nombor akaun di caption forum live kita malam ni. Dekat situ ada nombor akaun. Boleh bantu, insyaAllah. Moga-moga Allah ganjari usaha kita bersama ni sebagai sebaik-baik ganjaran. Dan kalau ada soalan kan, sebab kita live kan, boleh tanya soalan direct dekat ruangan komen tu, tulis soalan kat situ, nanti insyaAllah sama ada Ustaz Haris, Ustaz Mafi serta Ustaz Nik akan bantu kita lah kongsikan soalan mana yang akan dijawab oleh para asatizah kita, insyaAllah. Baik, tapi sebelum kita pergi jauh, boleh tak kita mula dulu sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga forum kita malam ni beroleh barakah dari Allah Taala, dan insya-Allah manfaat yang terbaik lah untuk semua. Tadi kan bila dengar Ustaz Radhi kan, bila dengar lagu Laukana Bainana, awal-awal dulu pun masa dekat radio IKIM mula pasang dulu, asal dengarnya qasidah awal itu, berjor-jor air mata. Sebab
tak tergambar macam mana kalau Rasulullah ada depan kita, kita nak rasa macam mana? Rasa sedih, gundah gulana, tak tahu nak habaq apa kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah lagi, sekarang ni kan pandemik COVID-19, ada yang hilang kerja, ada yang gaji tak dapat, bisnes tak jalan, gulung tikar dan sebagainya, keluarga mungkin ada macam-macam gangguan nak ujian. Dalam tempoh ujian ni, sebaiknya kita juga ingat itu juga pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi berat ujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui pada awal usaha dakwah baginda ke atas umat baginda di lebih 1400 tahun yang dulu Ustaz. Mungkin Ustaz Said boleh mulakan mukadimah kita malam ni. Macam mana apa kunci kejayaan ataupun bagaimana ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pelbagai ujian sebagai rujukan untuk kita, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين أما بعد. Terima kasih pada DJ Pian. Hari ini Pian berubah jadi berbunyi bahasa utara, sebab orang kata apa, dia punya aura panel kita semua lagi merai kan. Sampai Pian orang mau tukar jadi orang Kedah. Allah segan. Jadi sampai gitu sekali. Dan rakan panel kita Ustaz Muhammad Radhi Rajab hafizahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita manfaat dengan adanya beliau pada malam ni, dan kita sama-sama menadah ilmu, menadah kata-kata hikmah dan manfaat yang banyak insya-Allah dicucuri oleh beliau sekejap lagi. Allah Ta'ala rahmati kita semua dengan adanya beliau bersama kita pada malam ni. Dan terima kasih, lupa kita nak ucap terima kasih Pian tadi kepada rakan-rakan kita yang berada di balik tabir. Kita ada 3 orang yang di balik tabir kita sekarang ni, semuanya masya-Allah, mudah-mudahan semuanya jadi saham pahala mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita ni malam ke 11 kan, malam 11 daripada Rabiul Awal, Rabiul Anwar, malam 11 dah. Jadi malam-malam yang gembira bagi pencinta-pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam ni adalah malam-malam raya bagi kita. Malam-malam yang menyeronokkan kita, sebab malam-malam ini malam-malam yang mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah Taala sendiri suruh fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Taala kata dalam Quran, maka bergembiralah, demikian lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Gembira ni sendiri dapat pahala. Tapi gembira dengan sebab apa? Dengan rahmat yang Allah Ta'ala turunkan. Dan antara rahmat yang paling besar sekali Allah Ta'ala bagi, tentulah perutusan Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita straight to the point. Ana tak nak cakap panjang mukadimah sebab kita nak dengar panjang daripada Ustaz Radhi ni. Jadi secara ringkasnya, bila kita sebutkan tentang kita punya ujian, benar, kita tak akan lari daripada ujian. Memang Allah Ta'ala sentiasa bagi ujian, sebab dunia ni memang tempat diuji. Memang tempat yang dipanggil sebagai tempat medan amal, medan ujian, dan balasannya adalah di akhirat. Jadi memang dunia ni memang tempat ujian. Jadi ujian ni pula kena pada semua orang. Semua orang kena. Dan bila kita diuji dengan macam-macam ujian. Memang betul, kadang-kadang ada orang dia tak suka bila kita kata, tengoklah Nabi pun kena teruk juga. Bila disebutkan macam tu, kadang itu Nabi kan, biasa dia akan sebut gitu. Dia kata Nabi boleh tak apa dia gitu kan. Sebab kadang-kadang mungkin sebab hati kita ni connection tu dengan Nabi tu tak berapa nak kuat sangat kan. Dia tak apa nak kuat. Jadi bila kita boleh jawab macam tu, itu Nabi tak apalah. Sampai gitu sekali. Sedangkan biasa dijawab balik kan, ada sahabat-sahabat kadang jawab, dia kata memanglah itu Nabi. Nak ikut siapa? Takkan kalau tak nak ikut Nabi, nak ikut siapa? Ikut Firaun. Kadang orang tanya macam tu je kadang-kadang cara tu bunyinya macam kasar sikit. Direct je bagi. Tapi benda tu memang tepat sebenarnya pada kita. Kan kalau kita tak nak ikut Nabi SAW, nak ikut siapa lagi? Jadi betul lah apa yang disebut oleh Pian. Nabi SAW juga diuji dengan begitu banyak. Cuma anda nak tambah sikit Pian, bukan sahaja di awal dakwah baginda, tapi sampai di akhir. Kan? Ujian pada Nabi SAW ni daripada awal dakwah sampai akhir. Bukan saja awal dakwah, bahkan awal daripada baginda kecil lagi. Kan baginda lahir sebagai anak yatim dan sebagainya. Maknanya
baginda ni diuji oleh Allah SWT daripada kecil lagi sampailah kewafatan baginda. Memang kita kata tadi, hidup memang ujian, dan memang Nabi SAW yang paling dahsyat sekali diuji oleh Allah SWT. Dan memang itu hadis-hadis yang biasa kita dengar pun kan, Nabi SAW, para Nabi yang paling dahsyat sekali diuji, kemudiannya al-amsal fal-amsal, kata Nabi. Orang yang paling baik, paling dicontohi, orang yang paling hebat dan sebagainya, sampailah level-level yang berikutnya, makam-makam yang berikutnya. Dan sampai disebutkan oleh Nabi SAW waktu Nabi sedang sakit, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk bertemu Nabi SAW waktu ziarah Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang sakit sangat-sangat, demam yang panas sangat-sangat. Kemudiannya Sayyidina Ibn Mas'ud prihatin, ya, beliau sebut, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida, engkau sedang sakit dengan sakit yang sangat-sangat dahsyat. Maka apa kata Nabi SAW? Ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, sesungguhnya aku sakit seperti mana dua orang daripada kalian sakit. Maksudnya Nabi SAW punya sakit sebenarnya double daripada kita punya sakit. Itu sakit, itu baru sakit yang fizikal ni, sakit demam apa semua tu. Maknanya demam Nabi SAW pun lebih dahsyat daripada demam kita. Dan begitulah selainnya daripadanya. Cumanya Sayyidina Ibn Mas'ud faham. Sayyidina Ibn Mas'ud ni orang yang sangat bijak. Kan? Dia terus faham apa sebabnya Nabi SAW mendapat sakit yang lebih daripada orang lain. Maka Sayyidina Ibn Mas'ud bertanya, zalika anna laka ajrain, adakah demikian itu sebab bagi engkau, bagi Tuhan, ada dua ganjaran, maknanya ganjaran Tuhan berlipat kali ganda berbanding dengan orang lain. Maka Nabi SAW jawab, ajal zalika kadzalik, demikianlah, begitulah. Maknanya memang gitulah. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatu fama fawqaha, kan? Siapa seorang muslim yang terkena satu ujian, satu penyakit, satu yang benda yang menyakitkan dia, syaukatun fama fawqaha, satu duri dan yang lebih dahsyat lagi daripada tu, illa kaffarallahu biha sayyi'atih, melainkan Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, kama tahuttus syajaratu waraqaha, seperti mana pokok menggugurkan daun-daunnya. Jadi apa kekuatan Nabi SAW apabila ditimpa ujian? Salah satu daripadanya adalah Nabi SAW melihatnya sebagai satu cara Allah Ta'ala nak memberikan ganjaran yang besar. Ni bila Sayyidina Ibn Mas'ud sebut begitu kan, zalika anna laka ajrain, demikian itu kerana bagi Tuhan ada dua kali ganda pahala. Begitulah cara Nabi SAW lihat. Jadi salah satu kekuatan kita untuk sabar dalam menghadapi pandemik ni ke, PKP ke apa ke benda ke, kita selalu fikir ini satu cara Allah Ta'ala nak bagi pahala pada aku. Kan, Pian, kita ni pahala tak apa banyak, amalan tak banyak, kan, malas lagi, tidur banyak, main banyak, kan, lepak banyak, sembang kedai kopi banyak dan sebagainya. Tiba-tiba kita minta lepas sembahyang, kita minta, ya Allah kurniakan aku syurga yang tertinggi. Kan, ya Allah kurniakan aku syurga yang tertinggi. Kan, kita duk minta benda yang paling besar tapi kita malas. Kita malas nak ibadat, malas nak macam-macam lah. Maka Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala bagi kita ujian. Allah Ta'ala bagi kita ujian, dan memang ujian ini yang bila kita tengokkan dari sudut keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kuat. Contoh, Nabi SAW bila kematian anak anda baginda Ibrahim, apa kata Nabi SAW? Innal aina tadma', sesungguhnya mata menangis, mengalirkan air mata. Wal qalba yahzan, dan juga hati itu sedih, derita, pedih. Bukan tak sedih. Sedih ni benda normal. Maknanya kalau kita sakit, kita diuji, bukan bermakna kita tak boleh sedih. Kan? Bukan kita tak boleh sedih. Sedih tu yang normal. Apa kata Nabi SAW? Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kami tidak akan kata melainkan apa yang Tuhan kami redha. Kan? Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami sesungguhnya wahai Ibrahim, berpisah denganmu, kami di kalangan orang yang sedih. Maknanya sebut benda yang diredai oleh Allah SWT. Maknanya antara cara untuk kita dapat kekuatan juga, bila kita diuji,
kita punya perkataan yang keluar di mulut kita ni pun jangan keluar perkataan yang Allah Ta'ala tak redha. Nanti secara psikologinya kita sebenarnya menambahkan tekanan pada diri kita. Kalau kita asyik bercakap benda-benda macam why me Kan? kenapa aku, Asyik aku. benda-benda yang membentak, melawan apa semua, sebenarnya dia lagi menyakitkan kita. Dia bukan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi yang memberi kekuatan kepada kita kalau kita bercakap pun benda-benda yang Allah Ta'ala redha. Okey, sambung sikit lagi. Antaranya cara Nabi SAW dalam berhadapan dengan ujian dan sebagainya, kan kita punya topik adalah laukana bainana. Bagaimana kalau Nabi SAW bersama dengan kita? Kalau kita diuji, Nabi SAW diuji agak-agak macam mana? So salah satu daripadanya adalah Nabi SAW selalu mengharapkan ganjaran yang lebih besar. Apa yang dipanggil sebagai, kalau kita kata dalam bahasa Inggeris ni dipanggil apa? Count the blessings. Tengok nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Fikirkan begitu. Fikirkan ganjaran yang lebih besar dan sebagainya. Kan bagai bila Nabi SAW diuji, salah satu daripada perkara yang Nabi SAW sebut dalam satu kisah yang apabila berlaku satu perkara yang sampai Sayyidina Umar bin Khattab menangis, iaitu apabila melihat tempat tidur Nabi SAW. Tempat tidur Nabi SAW yang terlalu dahsyat, terlalu dhaif sangatlah. Kita kata Nabi tidur dekat atas pelepah je kan. Jadi sampai berbekas pada sisi badan Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar bila tengok kesan tu, birat pada badan Nabi SAW, Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar menangis, maka Nabi tanya, ma yubkika ya Ibn al-Khattab? Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Ibn al-Khattab? Sayyidina Umar lah. Kan? Maka Sayyidina Umar kata, aku tengok kau ya Nabi Allah. Macam mana aku tak menangis? Kan? Tengok apa yang berlaku pada engkau, kesan tidur engkau. Sedangkan Kaisar, Kisra duduk dekat tempat yang mewah dengan buah-buahan, dengan sungai-sungai dan sebagainya. Jadi, apa yang Nabi SAW jawab? Nabi jawab dengan satu perkara yang sebenarnya inilah antara cara kekuatan bagi seorang yang beriman. Apa kata Nabi SAW? Ama tarda antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau reda bahawasanya untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Jadi maknanya bila pemikiran itu memikirkan tentang balasan di akhirat, tentang ganjaran di akhirat, maka secara automatik orang tu jadi kuat. Dia jadi lebih strong. Tak rasa benda tu besar pun. Sebab fikirkan, ya Allah, akhirat tu, aku dapat akhirat. Apalah sangat dunia ni. Selain daripada tu, antaranya adalah tengok orang yang lebih dahsyat kena daripada kita. Memang itu cara Nabi SAW juga. Salah satu daripada cara Nabi SAW bila diuji, contohlah bila ada orang yang kata kat Nabi SAW tentang pemberian tu, kan, pembahagian harta rampasan perang. Dia kata kat Nabi SAW, dia kata pembahagian ni bukan nak harap redha Allah ni. Kata kat Nabi macam tu. Jadi orang munafik lah yang kata gini ni. Pembahagian harta rampasan perang ni, dia kata ini pembahagian yang bukan mengharap redha Allah. Kata kat Nabi. Cubalah orang cakap dekat Pian kan. Pian, buat ni semua bukan ikhlas pun. Menyirap juga kita kan. Macam boy, macam kau down lah juga. Macam lah kau tahu apa yang ada dalam hati aku semua kan. Walaupun kadang-kadang kita pun bukanlah 100% ikhlas macam mana Nabi SAW. Ini Nabi orang tu cakap macam tu kan. Ini bukan pemberian yang ikut redha Allah, yang nak harapkan redha Allah. Jadi sahabat bila dengar macam tu memanglah geram, dan Nabi SAW pun geram. Kita tak kata Nabi tak geram. Bila Nabi SAW diuji, Nabi pun marah juga, bukan tak marah. Taghayyara wajhuh, kata apa sahabat yang meriwayatkan hadis ni kan. Nabi SAW berubah muka baginda, bukan tak berubah muka baginda bila sebut begitu. Tapi apa kata Nabi SAW nak menyabarkan diri baginda dan juga para sahabat sebenarnya. Para sahabat yang nak kena sabar tu, apa Nabi SAW kata? Qad udhiya Musa bi akthara min dhalika fasabar. Nabi Musa alaihissalam telah disakiti dengan lebih dahsyat lagi daripada itu, namun baginda sabar. Ini compare dengan orang yang lebih dahsyat. Bila kita compare dengan yang lebih dahsyat,
kita akan tenang. Yeah. Dan kita selalu rasa lemah bila kita rasa kita je kena. Kan, aku yang kena, aku teruknya kena, teruknya teruk. Kita rasa kita lah paling dahsyat sekali kena kat dunia ni. Tapi bila ingat Nabi SAW ketika tu, kita kata ingat Nabi memang salah satu penawar sebenarnya. Salah satu syifa bagi kita selain daripada selawat syifa dan sebagainya tu kan. Antara syifa bagi kita adalah ingatan kita pada Nabi SAW. Bila kita ingat Nabi, dia jadi penawar, dia jadi pelembut hati kita, dia jadi penenang kepada hati kita. Dan yang last sekali saya nak sebutkan adalah Nabi SAW seorang yang sangat optimis. Bila diuji, Nabi SAW optimis. Maksud optimis ni, maksudnya Nabi SAW tahu yang adanya harapan yang lebih besar nanti lepas daripada ni. Kan bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal ata alaika yaum kana ashaddu min yaumi Uhud? Ada tak hari yang lebih dahsyat lagi daripada hari waktu perang Uhud? Maka ringkas ceritanya Nabi SAW cerita tentang bagaimana ketika mana Nabi ke Taif. Macam mana teruknya penduduk Taif balas apa semua tu, yang sampai malaikat nak apa, malaikat gunung nak hempap penduduk Taif dan sebagainya tu. Apa kata Nabi SAW kepada malaikat ketika tu? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha ta'ala wahdahu la syarikalah, ataupun wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Apa dia? Aku berharap nanti akan keluar daripada sulbi-sulbi mereka, daripada keturunan mereka, orang yang menyembah Allah Ta'ala semata-mata, tiada mensyirikkan Allah dengan apa juga selain daripadanya. Maksudnya Allah Ta'ala diimani oleh orang yang datang selepas daripada itu. Ini kan optimis sebenarnya. So macam kita juga sekarang ni kan, bila kita berlaku dalam PKP dan sebagainya kan, kalau kita harap, kita rasa macam the end of the world dah. Bila kan? Memang takkan jadi baik. Tapi cuba kita ada sikap. Nanti akan ada satu masa nanti kita yang akan rasa bersyukur, dan ini semua adalah kenangan-kenangan, momen-momen yang kita akan kenang dan kita akan ceritakan kepada anak cucu kita. Itu satu sudut. Sebenarnya kita fikir pula nanti di akhirat, mudah-mudahan inilah dia antara momen-momen yang aku syukuri, sebab Allah Ta'ala kurniakan pahala demi pahala kepada kita, bahkan sampai pahala mati syahid. Allahu'alam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syed untuk mukadimah kita. Siapa yang dah dengar malam ni, ada tak yang mungkin menitis air mata bila dengar Ustaz Syed kongsikan cerita demi cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda? Ada tak yang menitis air mata awal-awal ni? Ni baru soalan pertama. Masya Allah. Sangat maknanya dengan apa yang kita lalu sekarang ni, ujian-ujian yang kita hadap sekarang ni, mungkin kehilangan orang tersayang, ada orang kehilangan wifi pun. Stres kan. Tapi ya Allah ya Tuhan, bila Ustaz Syed dah gambarkan kita dengan cerita-cerita yang hebat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna kata teruskan berjalan. Dan bila Ustaz Syed sebut tentang optimis tadi, Ustaz Radhi, kan kita pernah dengar juga Rasulullah sebutkan al-mar'u ma'aman ahab. Betul Ustaz nah? Kalau salah minta betulkan, mungkin ada beberapa riwayat yang mungkin berbeza bunyinya. Tapi kat situ pun pada saya nampak itu satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya jadi optimis. Nanti biar kita bangkit, biar bangkit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. So apa nak buat, bila nak mula, ni lah sekarang ni kan, kat dunia ni lagilah. Jangan kita lalai dan leka. Kita ikut apa yang Allah perintahkan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat kita ikut dan belajar supaya nanti bangkit nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Ustaz, dalam sekarang ni macam tadi dalam tempoh ujian, sekarang ni pula ada satu lagi ujian besar, kiranya hedonisme, hiburan, kita dihidangkan, dikompangkan, dilagangkan dengan semua tentang hiburan. Anak-anak remaja kita jangan tak tahu, mereka tahu serba-serbi tentang artis, baju jenama apa, favorite makan apa, favorite colour apa. Kadang-kadang dia yang lebih menangis daripada artis tu sendiri bila apa-apa jadi pada artis. Kadang-kadang lebih banyak menangis menonton drama berbanding menangis mendengarkan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini realiti yang berlaku. Mungkin dalam keluarga kita, di rumah kita pun sedang berlaku saat ni Ustaz. Macam mana Ustaz kita nak capai optimis
kita nak dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Mungkin komen Ustaz Radhi sikit. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya karim ya arhamar rahimin. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. DJ Pian, moderator pada malam ini, mudah-mudahan Allah pelihara selalu kehidupan Ustaz Sufyan Amrin kita dalam rahmat sayangnya. Amin. Ahli panel, Tuan Guru yang merupakan satu figur yang amat kami segani, kami hormati dan selalu kami sebut-sebut kemuliaannya di dalam doa-doa kami. Mudah-mudahan Allah pelihara dirinya serta seluruh ahli keluarganya. Habib Ustaz Abdul Qadir Al-Jufri, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita datang tabir kita, para habaib, seterusnya tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para penonton yang alhamdulillah kita nampak semakin meningkat angkanya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperpanjangkan mukaddimah itu kerana mohon-mohon pada Allah menghilangkan disebut situ kegeruhan, geruh-geruh bila duduk di hadapan mereka yang mempunyai titisan darah kenabian yang disebut fitrah nabawiyah tahirah. Mudah-mudahan dengannya kita beroleh keberkatan daripada Ustaz Habib Abdul Qadir Jufri kita. Dengannya mudah-mudahan satu asbab besok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudi memandang kita piana, sudi menghulurkan secangkir air daripada haud Kautsar, sudi untuk mengusapkan wajah kita pada hari itu yang mungkin hitam legam pian, ya, sudi untuk amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu akbar. Saya sebenarnya rasa kerdil pada malam ini, tetapi kerana membesarkan junjungan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, saya mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk sama-sama berkongsi ilmu Allah dan Rasulnya. Dan saya mohon kepada Tuan Guru kami Habib Abdul Qadir Jufri, hafizahullah Subhanahu wa taala, untuk membetulkan andai ada salah dan silap, juga Ustaz Pian juga, ya, juga yang semua para habaib Ashraf Sadat yang sedang menonton juga. Baik, satu ketika saya ingat cukup segar dalam lipatan nostalgia dakwah ini di Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai. Pian pernah sampai belum, Pian? Mukhlisin. Al-Mukhlisin Alam Damai, ya. Ustaz Habib Abdul Qadir juga selalu sampai, mungkin saya yakin. Jadi malam itu ada forum, ya, satu forum. Jika soalan itu maksudnya sampai di telinga kita, seolah-olah buruh berdentum-dentam di langit. Ya, kerana tajuk pada malam itu kita ajak orang hubbu Rasulillah, ya, cinta kasih sayang Rasul, cinta Rasul, sayang Rasul, ingat Rasul, rindu Rasul, ya. Tiba-tiba dalam kita duduk mengajak orang rindu, cinta kasih sayang Rasul, ya, untuk menjawab soalan ini, ya, budaya hedonisme dan obses mereka kepada selain Rasulullah.
Ya. Allah. Jadi satu soalan ditanya, dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala tak cemburu ke? Allah Ta'ala tak jealous ke? Ustaz asyik duduk promote orang cinta Rasul. Tak ada orang cinta Allah pun. Allahu Akbar. Ana tak kerti nak jawab, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pada waktu tu, kalau orang Kedah kata, sebab Habib Abdul Qadir, maafkanlah dia kalau jumpa saya, dia memang akan tukar slang daripada Muar kepada Al-Ustaz. Orang Kedah dia kata Sarawak. Kalau kura-kura tu dia Sarawak. Sarawak. Tapi Sarawak tu bahasa tu ambil ya, Sarawak. Saya waktu itu saya ingat satu benda. Iaitu guru kami, ya. Guru kami antaranya Habib Saleh Al-Jifri dari Surabaya. Dia kata, antum apabila jadi kaget, jadi panik, kata dia, antum jangan lupa Allah, tetapi wasilah antum agar tidak lupa Allah ialah jangan tinggalkan salawat kepada kekasih. Jadi saya pun pada waktu itu, ya Allah, tolonglah aku nak jawab ni. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sambil-sambil dia bertanya tu, dia hurai tu. Sepertinya saya pada waktu itu merasa hairan kenapa dia boleh tanya soalan itu. Panjang. Dia ambil masa dalam 2 minit lebih tanya soalan saja. Jadi alhamdulillah. Habis saja soalan, Allahu Akbar. Saya pada waktu saya yakin dengan keikhlasan orang yang datang pada malam ini jadi mediator saja, ya, perantara saja. Jadi nampak jelas ayat 31 surah Ali Imran. Jelas sungguh nampak. Kalau tak salah saya muka surat berapa 54 ke berapa, nanti boleh tengok balik. Tapi saya yakin Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Apa bunyi ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah. Itu dengan rahmat Allah dan dengan syafaat Rasul sallallahu. In kuntum tuhibbuna Allah, seperti yang telah disuarakan, dinakalkan oleh tuan guru kami tadi, ya, Habib Abdul Qadir Jufri, disebut apa tadi? Satu orang memikirkan ketika ghanimah al-anfal diagih-agihkan. Ya Rasulullah, dalam riwayat yang lain disebut, ya Rasulullah, agihlah dengan adil. Ya Allah, ya. Jadi ayat ini kata, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kamu kata kamu cinta Allah, ikut Allah, sayang Allah, nak redha Allah. Ni Allah perintahkan Nabi, kata Nabi diperintah Allah untuk menyebut, untuk nakalkan fattabi'uni. Itu dia. Fattabi'uni, ingat ada rancangan dulu, fattabi'uni. Ya. Ittabi'uni. Maka ikutilah aku. Kamu semua ittabi'uni. Kamu semua ikutlah aku. Kamu tak ikut aku, ayat ini mafhum mukhalafah, di sebaliknya nak bagi tahu bahawa kamu akan disisihkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kamu ikut aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi perhatian penuh, dijaga dengan wa yaghfir lakum dhunubakum. Rupanya orang yang cinta Rasul, ikut Rasul ini, orang itu diberi keampunan oleh Allah Ta'ala akan segala dosa-dosa mereka, kerana dalam keadaan terjadi manusia yang banyak berdosa ini, dalam hal yang sama Allah Ta'ala itu Allahu Ghafurun Rahim, pengampun lagi Maha Kasih Penyayang. Jadi ini mukaddimah
Di moh tu hang pian nak jawab soalan. Baru. Kita jenuh malam ni pergi apa. Apa Ustaz memang nak dengar. Jadi Tak ada telinga ni. terus lihat. Tak ada hati Jadi sekali. hadis tadi tu dia macam-macam riwayatnya. Saya. Kita kadang-kadang mengaji satu riwayat aja. Tapi kita dah kata jangan. Kadang-kadang bila duk mengaku pakar hadis tu, kita suruh sebut dia punya chain. Maksudnya perantaian, perawi pun tak boleh sebut dah. Kadang-kadang baca hadis kata tu pun jangan duk mengaku pakar situ lah. Ya. Allah mudahan Allah pelihara pian dan keluarga selanjutnya. Karena bila kita baca satu hadis, kita sebut mungkin dalam riwayat lain bunyi yang lain. Karena itu orang yang daripada dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah original, arus perdana mainstream ini, bila dia sebut hadis, dia tak akan lupa sebut au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi antaranya disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga dinakalkan juga oleh Imam Muslim. Kalau nak buka dalam hadis Imam Bukhari itu hadis 6169. Ya, 6169. Cantik nombor tu. Ya. Kemudian Imam Muslim 2640. Okey. Jadi Ibn Mas'ud, insan yang sama yang disebut oleh guru kami tadi Habib Abdul Qadir Jufri rahimahullah taala, yang masuk jumpa Nabi ketika Nabi sakit yang amat sangat. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita kena baca ni benda-benda ni daripada kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang original, ya, seperti peristiwa Khamis, ya, peristiwa Nabi sakit sangat-sangat. Allahu akbar. Ayat yang disebut dengan sahihnya, ya, dia kata jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam qal, datang satu orang lelaki kepada Nabi, faqala, lalu lelaki itu pun telah berkata kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, oh messenger of God, dia kata, oh messenger of Allah, ya, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Dia kata, apa pandangan engkau ya Rasulullah, ya? Apa engkau nak kata ya Rasulullah? Kaifa taqul? Apa engkau nak sebut ya Rasulullah? Pada satu orang yang mana orang itu, ya, mencintai sesuatu kaum tapi dia tak pernah jumpa pun kaum. Tak pernah jumpa pun. Tapi duduk rindu, duduk cinta, duduk sayang kaum tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, maka Nabi pun bagi jawapan. Nabi kata, al-mar'u ma'a man haddathani. Panjang lagi tu nak jumpa dia punya rawi sampailah jumpa kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia Anas bin Malik? Anas bin Malik ini adalah orang yang duduk rapat dengan Nabi. Walau dia bukan daripada Ahlul Bait Nabi, dia juga orang Ansar. Dia bukan orang Muhajirin. Kena kenal figur-figur ini, ya. Jangan kenal BTS saja. Kalau kenal BTS, tu dia keluar dah pian. Hai. Kan. Kalau Saujana tak apa tu. Saujana tak apa. Tujuh tu cantik nama kat baju tu kan. Okey. Jadi seringan. Tak apa Ustaz. BTS ke tak mau macam-macam lah, tak mau sebut lah. Aduk promote apa dia pun kan. Kan. Jadi Anas bin Malik ini, mak dia sewaktu Nabi sampai hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, mak Anas bin Malik ini, ya, kurang lebih, ya, 9 tahun. 9-10 macam itulah. Allah, aku nak bagi anak aku jadi khadam. Ya Allah, ya Rahman. Ya. Tadi waktu Habib, guru kami Habib Abdul Qadir Jufri buat jemputan, saya memang tulis kat situ. Saya kata, Ana ni Sidi Habib suruh buat apa-apa nak turut aja. Maka beliau begitu tawaduk sungguh, ya. Orang yang sangat humble. Dia kata, Ana hanya khadam kepada segala ilmu Allah, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingat Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini satu hari dia kata apa?
Nabi kata kepada Anas, anta ma'man ahbabta. Dia ada sababul nurut hadis ni. Ya, engkau ni akan bersama dengan orang yang engkau cintai, engkau sayangi, ya. Dan ada satu hadis Nabi lagi, ya, sahih menurut Al-Munziri, boleh buka dalam kitab Tabarani dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, Allahu Akbar, ya. Jadi tidak akan mencintai sesuatu kaum akan seseorang itu, ya, illa kecuali husyira ma'ahum, orang itu akan dihimpunkan bersama dengan mereka. Jadi kita ni tak akanlah mencintai seseorang atau sampai mencintai satu kaum, ya, melainkan besok, ya, akan dihimpun kita sekali. Kalau kita lihat kepada soalan yang Pian tanya tadi, ya, ada satu perkataan iaitu obses. Jaga-jaga Pian, obses bukan obesity lah. Obese. Dia obses ni lain. Dia terlalu melihat kepada dia jadi apa, dia jadi ghaflah, dia main rasa zauq, rasa cinta lebih-lebih, sampai peringkat emosi terganggu kalau orang yang dia obses tu sakit, ya. Betul. Kadang-kadang orang tu luruh bulu mata selai je, surat bulu mata. Dia orang yang obses ni dah menangis-nangis lah. Betul. Dia nampak tu Ustaz, nampak tu bulu mata je pun kan. Kalaulah kata patutnya dia dapat buat persembahan di Malaysia, lalu kita lihat kata tak sesuai, dia akan ganggu kita punya norma budaya dan juga kita sebut sebagai tata susila kebudayaan timur ni. Kalau kata dihalang, mereka yang obses dengan grup BTS ni, dia akan jadi melompat. Bahkan di Korea sana, disebut BTS ni seolah-olah telah mewujudkan satu fenomena, satu agama baru, tahu kan? Ya, seolah-olah disebut satu agama BTS. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi kita tidak mahu melihat benda yang negatif di situ. Kita nak lihat yang positif. Tapi sekarang bahaya kalau orang sebut positif, dia kata bahaya. Positif bahaya. Ta'udzubillah min dzalik. Merujuk kepada COVID-19. La ilaha illallah. Kalau kita bagi tahu saya negatif, dia kata okey. Ustaz Rodi okey. Habib Abdul Qadir okey. Ustaz Pian okey. Dia kena begitu macam tu. Jadi nak ceritanya di sini ialah ayat Quran yang sebut inna ba'dadh-dhann itsm. Sebahagian daripada dhann itu buruk, tak elok, jadi racun, rosak. Bila kita faham ba'd, sebahagian, artinya sebahagian yang lain elok atau tidak? Elok. Kalau buah temikai, orang bagi orang hadiah buah temikai kat kita, lalu orang tu kata Ustaz, temikai tu separuh tu tak elok. Kita kata buanglah yang tak elok tu, ambil yang elok. Kita faham macam tu dah. Jadi pada BTS itu, kita jangan pelik kalau mereka telah mengaji figur yang cukup hebat. Siapa? Nabi SAW. Saya yakin sungguh. Sebab ceritalah tentang Peter Drucker, Edward Di Bono, Covey, cerita semua yang kaji tentang orang kata apa, kehidupan ini, ya, yang jadi kaji tentang pengurusan pentadbiran kemanusiaan macam-macam, ya. Mereka kesimpulannya ialah mereka bawa apa yang Nabi bawa dengan fitrah. Jadi sebenarnya rasa cinta, rindu, kasih sayang pada Nabi ni, dia adalah satu benda fitrah. Kita bercakap, kita bawa contoh orang tu, orang ni. Lebih-lebih lagi na'udzubillah min dzalik, bawa contoh saya, aku, kami, ya. Kenapa tidak dibawa kepada Nabi SAW yang disebut dalam Quran sebagai uswatun hasanah? Minta maaf, saya secara peribadilah tidak gemar menyebut idola. Kerana idola dalam kamus Dewan, dia kata apa? Sembahan, patung, ya. Tengok pula dalam Oxford, dalam Cambridge, dalam Longman, kita buka, ya. An idol, dia kata. An object used for worshipping, an appearance without substance, phantom. Kita tak nak jadikan sembahan. Kita bukan seperti mereka yang telah pun merosakkan ajarannya Isa bin Maryam alaihi wassalam. Tidak. Kita orang yang betul-betul memahami apa yang diajar oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, yang dalam doanya Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam minta agar dia dapat jadi umatnya Nabi Muhammad. Kan.
dan diturunkan kitab yang nama Injil padanya, dia juga minta, terlalu obses dia. Tu. Ya, untuk nak jadi umat yang mengikut figur hebat ini. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang itu Pian, yang itu patut diketengahkan, ditonjolkan. Jadi kalau kata geng-geng BS itu handsome, Nabi handsome lah Pian. Nabi lagi segak. Kalaulah delima itu, ya, ibarat sebiji delima itu dibelahkan separuh, 1/4, 1/4. Separuh itu Nabi punya kehandsomean. Delima. Pomegranate, rumah. Faham. Toke. Jadi, okey. 1/2 Nabi punya. 1/4 Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam, ya. 1/4 lagi dapatlah dekat seluruh ni, ya, Habib Abdul Qadir. Allah. Wasim. Jadi, kenapa tak ditonjolkan yang itu? Tonjolkan yang itu, ya. Jadi BTS, dia nampak smart, dia pakai smart bersemua. Kita pun boleh smart. Sebab itu orang yang pakai lekeh pergi sembahyang ni, orang ini sebenarnya tidak obses dengan Rasulullah. Macam mana nak dibangkitkan dengan Rasulullah esok? Ya Bani Adam, wahai anak Adam, Allah Ta'ala kata, khudhu, kamu pilah, ambil, pakailah hiasan elok-elok. Ya. Zinatakum, hiaslah diri kamu tu elok-elok. Inda kulli masjid, setiap kali kamu nak pergi untuk tempat sujud, nak solat artinya. Jadi kita kalau nak solat, pakai kenang kopiah, kita keliru tau. Cheesecake ke kopiah, warna putih dah jadi kuning-kuning, tapi kuning-kuning. Naik tek lalak, kita kata coklat rice ke apa? Butang yang patut cukup kalau baju Melayu 5. Kalau jubah ikutlah butang berapa bubuh kan. Ada yang butang tu batu keluar lah apa semua. Tapi cuba dia jumpa dengan VVIP nak pergi mesyuarat. Yang ternama. Boleh handsome pula. Kan? Ini tidak jadikan Nabi sebagai orang yang besok nak dibangkitkan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu bila kita cerita tentang al-mar'u ma'a man ahab ni, ya, dia ada 3 benda. 3 benda sebenarnya. 3 benda. Saya takut juga bila kita dah mula naik semangat zauq ni sampai sekejap lagi Habib Abdul Qadir Jufri kata sadaqallahul azim, sudah lagi. Apa dia? Yang pertama kena cinta kerana agama. Cinta tu mesti dasarannya agama. Ya, sab'atun, kita dengar kan 7 golongan yang dinaungi Allah, hari tiada naungan melainkan naungan Allah Taala saja. Apa dia? Di antaranya ialah orang yang mencintai saudaranya, ya, kerana suci bersih kalbunya, tiada di situ kemaksiatan, ya. Datang cinta itu semata-mata harapkan redha Allah. Itu cinta kerana agama. Allah Ta'ala anhu, ya, Abu Hafs, Amirul Mukminin, Abu Hafs, waktu jalan pegang tangan Sayyidina Umar. Dia kata kepada Sayyidina Umar, ya Abu Hafs, kau sayang tak dengan aku? Kau sayang tak dengan aku? Allahu Akbar. Pian, kita mau tanya soalan lagu tu kan. Kita tanya kepada kawan kita, kadang-kadang ceri budak rumah dia juga kan. Sayang agak aku. Dia kata, hang ni aku ubat lagi hari ni. Nabi tanya para sahabat. Kerana ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala tadi, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala tadi. Fatabi'uni yuhibbukumullah. Kau sayang tak aku, wahai Umar? Ya. Amirul Mukminin Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu jawab, wallahi ya Rasulullah, aku memang sayang kau. Tapi Nabi tanya, sayang macam mana? Setelah mana sayang? Saya suka usik anak-anak saya. Sayang abah tak naqiyah? Dia kata, sayang banyak mana? Banyak ni. Dia kata banyak ni. Tak cukup. Banyak ni. Mendepa. Macam aku sayang anak aku, keluarga aku, ayah aku, mak aku. Nabi kata, apa tak cukup? Tak cukup. Saya bawa dalam bentuk cerita. Tak cukup. Saya nak kata, ya Rasulullah, aku sayang macam aku sayang aku lah. Sayang kau ni macam aku sayang diri. Nabi kata, Umar, ya Abu Hafs, tak cukup lagi. Lalu Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar ni dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia punya cinta kasih sayang kat Rasul ni, tak boleh.
Dia kata, ya Rasulullah, aku sayang engkau ya Rasulullah. Melebihi cintaku pada diriku, ahli keluargaku, mak ayahku, bahkan manusia. Tak boleh tanding dengan sayang aku pada engkau ya Rasul. Allahu Akbar. Jadi ini cinta kerana agama. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Na'am, al-an ya Umar." Sekarang ni baru cukup. Barulah sampai pada hadis la yu'minu ahadukum. Bukan kata tak beriman. Kenapa? Hebat. Ya, iman daripada anak pinak kamu, ya, mak ayah kamu, isteri kamu. Bahkan di hujung hadis tu Nabi kata apa? Wan nasi ajma'in. Seluruh manusia, bilanglah apa pun. Tadi kita bilang baru sikit tu. Barulah sempurna iman. Jadi macam mana, Pian, kita bila kita kata macam mana nak bangkit dengan Nabi esok kalau cinta tak ada dengan Nabi? Anas bin Malik lihat Nabi, ya. Lihat Nabi menangis. Ini siapa peluru. Lihat Nabi nangis. Nabi kata, kau kenapa Anas? Ya, cik nangis je. Waktu Nabi wafat, Anas dalam umur kurang lebih 19 tahun gitu. Lepas 13 tahun kan Nabi dakwah di Makkah Al-Mukarramah, 10 tahun di Madinah Munawwarah. Ya, Anas kata, ya Rasulullah, aku ni duduk dengan engkau ni, ya Rasulullah. Satu kebimbangan aku ialah aku kehilangan diri engkau, ya Rasulullah. Hari-hari aku rindu, cukup aku tengok engkau, cukup ya Rasulullah. Sakit rindu aku ni dah lega, dah terubah dah ya Rasulullah. Tapi aku tak boleh bayang ya Rasulullah, kau tiada. Sebab tu aku tengok engkau, aku nangis, sebab aku bimbang saat itu pasti tiba. Ya. Pasti tiba kerana engkau dah sebut ya Rasulullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa nafas, ya, duduk bernafas ni, inhale, sedut, beri, keluar balik, semua akan rasa dha'iqatul maut. Dia akan rasa kematian. Engkau akan wafat ya Rasulullah. Lalu Anas bin Malik nangis dengan tangisan yang cukup kuat. Ya. Nabi kata, sudah Anas dah, jangan nangis. Ya. Lalu anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama man ahbabta. Bersama dengan orang yang kau telah cinta. Jadi ini yang kita nak bawa anak remaja kita. Biar mereka kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, biar mereka tahu cinta itu ialah cinta kerana perintah Allah. Ya, di celah-celah tu Pian, sebenarnya ada lagi cinta yang suka. Boleh. Tu kita sebut yang BTS tadi je lah. Ustaz. Dia ikut nyanyi benda-benda yang bawa ingat pada Allah dan Rasul kan. Dia cinta sekali kepada Habib Abdul Qadir Jufri, hafizahullah taala, kita guru kita. Ya, dia akan ikut cara penampilan, percakapan, susun Quran, kepribadian yang baik, bagus. Ya. Tapi kita bimbang kalau dia cinta itu, ya, dia bawa untuk meniru benda-benda yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang Nabi kata, janganlah duduk puja-puji Nabi kamu ni, puja seperti mana kaumnya Isa bin Maryam memuja dirinya. Baru kita kena faham sababul wurud ni. Bukan tak boleh kita memuji nama Nabi, madih ya, pujian kepada Nabi. Itu orang Madinah puji Nabi. Ya. Macam mana orang Madinah puji Nabi? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' ma da'a lillahi. Sekali lagi. Mereka panggil Nabi Atim. Tu. Wah. Nama. Murrah radhiyallahu taala anhu bagi tahu, aku lihat di wajah Nabi, ya. Belakang tu ada bulan. Aku lihat Nabi, lihat bulan, lihat wajah Nabi, lihat bulan.
Wallahi dia kata demi Allah, wajah Rasulullah itu lebih cantik, bercahaya, berseri-seri daripada bulan purnama. Masya Allah. Itu tiru yang baik, tak apa. Kan? Ya, kita bukannya cinta Nabi itu kita bawa jalan menyongsang. Itu salah. Kita Nabi kita ikut. Ikut apa? Sembah Allah, tidak syirikkan Allah, tidak duakan Allah. Ya, kita ikut kehidupan Nabi, akhlak yang mulia dan sebagainya. Dan yang ketiga, dalam cerita cinta ni, dia ada juga orang yang cinta itu kerana faktor duniawi. Ya, faktor duniawi. Kadang-kadang dia ada ideologi yang dia keluarkan, ataupun dia ada benda-benda yang dia teringin nak ada dalam diri dia, ada pada seseorang. Dia suka benda tu kerana orang itu ada benda tu. Jadi cinta ini kena ajak sebenarnya. Dan ada kaedah mengajak itu, insya-Allah mungkin di sisi yang lain kita boleh bincang bagaimana kaedah mengajak tu. Jadi untuk menyelesaikan kesimpulan soalan dalam pusingan yang pertama, soalan kepada saya yang kedua ini, ialah jom kita kena kenal Nabi itu sebenarnya. Kita kenal figur Nabi itu. Dan segala adillah, dalil-dalil yang bawa kenapa kita wajib cinta Nabi. Boleh cinta orang lain. Saya pernah satu ketika isteri saya tanya, abang sayang tak dekat ayang? Sayang? Abang sayang ayang macam mana? Sayang ayang, sayanglah. Tapi ayang bukanlah nombor satu, bukan jadi nombor dua, bukan nombor dua. Sudah. Dia boleh mengundang malapetaka. Ada kata ulang. Tu ketika dia duduk sedih tu, abang sampai hati abang macam ni. Ini bukan cerita lawak-lawak, cerita tu. Saya kata wallahi ayang, abang sayang yang pertama Allah. Lepas Allah tak lain tak bukan makhluk yang namanya Sayyidul Bashar, Sayyidul Anam. Dia kata ni buat orang terima. Ya, sayang Abah sebab apa? Sebab sayang Allah dan nak balik ke jalan itu. Insya-Allah, mudah-mudahan dia akan jadi satu benih yang akan tumbuh segar, ya, bahkan mengharum rindu cinta kasih itu apabila kita semai benih itu elok-elok dalam diri anak-anak kita. Wallahu taala. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Radhi Reja untuk penceritaan pada kita apa bahana atau apa kesannya kalau kita ni terlalu obses dengan cinta tapi yang dilorongkan pada lorong yang tidak sepatutnya. Macam Ustaz sebut tadi lah, Allah ni kalau nak tiru, macam contoh kalau BTS tu bukan serba-serbi, bukan suka sekadar suka, pakai dia ikut gaya jalan, gaya menari, semua orang dah. Yang sekarang kan buat TikTok kan. TikTok kan si ada dia ajak lagi. Mula-mula buat ni 2 kali, macam ni 3 kali, lepas tu pusing sekali. Jadi dah TikTok upload ramai-ramai, trending. Kesimpulannya na'udzubillah min dzalik, dia akan dibangkitkan bersama dengan BTS. Itu yang kita takut. Bayangkan Ustaz, tengah duk layan video ke apa, masa tu Allah tarik nyawa. Macam mana? Kan? Jadi itu yang kita risau. Dan cuma Alhamdulillah kita nampak sekarang ni Ustaz Radhi, Ustaz Syed kan, ramai antara sahabat-sahabat NGO ataupun apa saja agensi lah, semua tengah duk sibuk lah ni buat macam-macam aktiviti nak menganjurkan program maulid, sama ada yang buat online, ada yang buat dalam di kalangan keluarga, lepas tu yang online pun ada di dalam tempat di kalangan tempatan para asatizah, ada yang buat global, international pun ada kan. Jadi ini satu usaha yang macam Ustaz Radhi sebutkan tadi, kita nak perkenalkan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar jadi ikutan kita semua, biar bangkit nanti bersama baginda insya-Allah. Ustaz Syed, mungkin kita nak sambung untuk pusingan kedua ni. Kita tadi pun bila macam kalau kat TikTok dia ada tunjuk cara tariannya macam mana, ini berapa kali, itu berapa kali. Kalau kita sakit, demam, pening, sesama, jumpa doktor pun bagi ubat, ni makan berapa kali, lepas makan ke sebelum makan dan sebagainya. Ada preskripsi. Kenapa tak ada orang kalau rasa sakit hati, dia cari ustaz-ustaz, tanya nasihat dan sebagainya Sedangkan itu yang terbaik, nak minta preskripsi hati supaya dapat mengubati sakit-sakit dunia, sakit-sakit hati kita. Untuk masalah cinta kita yang tak subur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, apa Ustaz rasa ubat yang terbaik untuk umat Ustaz? Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa alihi wasallam. Malam ni kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat daripada Allah Ta'ala bercucuran atas kita berkat kita menyebut-nyebut Sayyidus Salihin ini. Jadi Pian dan juga Ustaz Radhi tadi Ustaz Radhi banyak dah cerita tentang kecintaan tu sebenarnya. Cinta tu sendiri Ustaz Radhi dah cerita banyak. Dan kalau Pian kata kalau sakit jumpa doktor ni kira sakit hati, jumpa doktor cinta, Ustaz Radhi jadi doktor cinta lah malam ni. Kan, doktor love orang kata. Jadi dah bincang elok dah. Maknanya kalau sakit pergi jumpa lah. Kan, ataupun dengar kan, dengar kuliah, dengar tazkirah, dengar penerangan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dia masuk dalam hati. Sebab memang antara obat kepada hati kan disebutkan oleh para ulama terdahulu, antaranya duduk dengan orang soleh kan. Duduk-duduk dengan orang soleh ni memang penawar kepada hati kita. Dan cuba kita bayangkan, baru kita duduk dengan orang yang soleh, hati kita sudah mendapat tahu penawarnya. Apatah lagi kalau kita sentiasa berbicara tentang penghulu orang yang soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan baginda itu hidup dalam hati kita, hayyun fi qulubina. Jadi tentu sekali yang itu lebih lagi penawarnya, lebih rahmat daripada Allah Ta'ala tu turun pada kita kan. Jadi benar sakitnya umat pada hari ini, sakit umat ini kalau Pian simpulkan tadi kepada kurangnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berpunca antaranya apa yang kita sebutkan, tak kenal maka tak cinta. Itu memang standard, ayat yang standard, tak kenal maka tak cinta. Dan memang itu yang berlaku sebenarnya. Yang tadi Ustaz Radhi sebut tadi, ada sebut Ustaz Radhi kata kita kena kenal Nabi. Kenal Nabi ni, masalah kita ni kan, kebanyakan kita umat Islam dia mengaku dia kenal Nabi. Jadi bila kita tak tahu, kata kita tak kenal betul-betul Nabi, kita malas untuk belajar dan malas untuk mengkaji lagi tentang Nabi SAW. Kita jadi in denial tau. Dia macam kalau kita kata, "Oi, hang tak kenal Nabi." "Oi, siapa kata aku tak kenal?" Dia akan jadi marah. Dia marah. Tahu marah sebab dia rasa dia kenal. Dia tahu Nabi tu, Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Dia tahulah benda tu, insya-Allah kebanyakannya tahulah. Maknanya Nabi tu anak yatim, bapa Nabi nama Abdullah, mak Nabi nama Aminah. InsyaAllah kebanyakan kita tahu benda tu, walaupun kadang-kadang tertukar tu ada jugalah kadang kan. Mak Nabi nama apa? Khadijah ke apa? Dia jadi macam tu kan. Memang betul kadang-kadang tu tertukar tu ada. Tapi secara umumnya tahu. Kemudiannya tahu kata Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia tahulah benda macam tu tahu. Maka dia rasa dia dah cukup kenal. Yang ini masalah. Sebab bila kita rasa kita cukup, maka kita takkan cuba untuk tambah lagi. Sebab kita rasa dah cukup, dah kenyang dah, dah memadai dah. Maka kita takkan tambah. Sedangkan sepatutnya kita dengan Nabi SAW ni, proses untuk mengenali Nabi SAW ni adalah proses umur hidup kita. Semakin tua kita pun, semakin kita cuba kenal lagi Nabi SAW, kenal lagi Nabi, cuba cari lagi, tadah lagi, gali lagi. Apa sahaja cerita berkenaan dengan Nabi SAW. Ya Allah, memang takkan cukup. Kita baca hadis-hadis Nabi SAW ni, para ulama yang disebutkan tadi, Ustaz Radhi ada sebutkan sikit tentang hadis-hadis Nabi dan sebagainya ni. Kita jumpa dengan para ulama yang beribu kali khatam Sahih Bukhari, beribu kali khatam Sahih Muslim. Maknanya hidup mereka tu berulang-ulang baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu, ataupun kitab-kitab hadis yang lain kan, berulang-ulang kan. Ada yang macam rutin kan, ada setengah-setengah para ulama ni kalau bulan Ramadan dia confirm dia akan khatamkan Sahih Bukhari ataupun khatam Sahih Muslim. Tak ikutlah, ikut sebahagian. Kami dulu di Madinah sempat ambil khatam di Raudah. Dulu Raudah Pian, kita boleh duduk kat dalam relax, tak payah berebut Pian. Tak payah macam kambing apa. Duduk dalam kandang kena lepas. Kena tahan kan. Itu sekarang. Dulu kita boleh masuk je Raudah macam tu je. Boleh masuk Raudah dalam macam tu je. Bahkan kita boleh buat halaqah lagi. Di Raudah tu kita buat halaqah pada petang-petang bulan Ramadan lagi petang bulan Ramadan lepas asar macam tu. Memang kita boleh buat halaqah, duduk dan baca kitab sahih. Dan tapi tak dan kalau setiap petang je kita baca. Jadi kita akan sambung pula lepas tarawih. Lepas tarawih kita akan sambung pula dengan Habib Muhammad bin Shalih Al-Mahdar contohnya. Jadi maknanya benda tu jadi kebiasaan di kalangan mereka. Mereka ni walaupun hafalan tu memang dah
dah hebat dah hafalan tentang hadis-hadis Nabi SAW ni. Kan depa ni macam dulu waktu kami belajar dengan Maulana Syekh hari Jumaat, bila belajar tentang hadis Nabi SAW ni kan, dia duduk je kat depan tu, dia duduk macam tu je, dia main tangan dia, kadang dia main cincin dia, macam tu je kan, dia duduk relax je. Tapi kita baca hadis kan, kalau kita tersilap sikit je, tersilap satu perkataan je, terjatuh satu perkataan, tertinggal satu baris, ataupun tersilap satu baris dan sebagainya, tu waktu tu on the spot juga dia tegur. On the spot dia salah, betulkan. Okey, hidup mereka ni penuh dengan sentiasa belajar dan terus belajar sebab kecintaan kepada Nabi SAW. Bila kita cinta, kita tak mungkin kita rasa cukup mengenali. Macam kalau pasangan suami isteri tu dipanggil, hidup suami isteri tu sentiasa kenal mengenali. Saya berjumpa dengan pakcik-makcik yang umur dah 60-an, 70-an. Kan? Mereka kata, saya ni masih nak mengenali isteri saya. Pakcik-pakcik ni dia boleh kata gitu lagi. Kan? Dia kata, saya masih lagi cuba untuk mengenali isteri saya. Bahagia. Berpuluh-puluh tahun kahwin. Kita tanya, awak pakcik baru kahwin semalam ke? Baru kahwin minggu lepas ke? Oh dah, kadang-kadang kan. Baru ni pun ada cerita kan, umur 70 lebih. Kahwin dengan umur 20 tahun. Apa umur berapa tak? Macam tu kan. Maknanya, boleh jadi macam tu. Tapi dia kata, tak. Daripada muda lah. Daripada muda sampai sekarang. Proses mengenali. Sebab apa dia masih lagi ada proses mengenali? Sebab sayang. Sebab cinta. Jadi proses mengenali tu dia takkan berhenti. Sekarang ni, kalau kita betul kita nak cinta pada Nabi SAW, proses mengenali itu perlu berterusan, dan itu jugalah bukti cinta kita pada Nabi. Dia timbal balik kan. Maknanya kita cinta Nabi SAW, kita akan cuba kenal Nabi lebih lagi. Dan kita kenal Nabi SAW lebih lagi, kita akan makin mencintai Nabi. Dia memang macam tu. Dia sentiasa hubungan tu hubungan yang berkait rapat antara satu sama lain. So kita akan sentiasa makin kuat. Kenal Nabi SAW, terus belajar dan terus belajar. Saya yakin, saya sendiri memang ilmu tak banyak, terlampau sikit. Bila kita mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah tu, walaupun kita mengajar kitab Syama'il tu tak tahulah berapa puluh kali dah, kan? Tapi tiap-tiap kali kita mengajar, ada saja ilmu baru yang kita akan dapat. Ada saja benda yang, oh Nabi SAW macam ni, Nabi SAW ni begini kan. Saya Ustaz yang mengajar kan? Yang mengajar. Kita yang belajar lagi lupa. Saya setiap minggu saya belajar daripada guru saya, belajar kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Kita dah pernah belajar dulu, dah habis. Tapi bila kita belajar lagi, dapat lagi ilmu baru. Oh, ini rupanya adab Nabi ya. Oh, macam ni rupanya Nabi SAW ajar. Macam ni rupanya Nabi ajar. Gini, adab ni. Kata, ya Allah, ilmu Allah Ta'ala ni luas. Sekarang ni kalau betul kita nak dapatkan penawar bagi penyakit kita ni, cuba kenali Nabi SAW lebih dan lebih lagi. Jangan pernah berhenti mengenali Nabi SAW. Hatta kalau kita rasa macam, alah tajuk tu aku belajar dah. Tajuk tu aku tahu dah. Kadang bab tu aku dah tahu dah. Nah, contoh bab makanan Nabi ya, contohnya. Bab pakaian Nabi. Aku belajar dah bab tu. Percayalah, kita akan jumpa lagi macam-macam lagi. Kemudiannya antara penawar yang janganlah ditinggalkan adalah banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Ini macam dah klise lah orang kata kan. Kalau bulan Rabiul Awal je, ceramah maulid je, memang itu je lah, suruh banyak selawat, Macam, tak ada nasihat lain ke? Nak nasihat apa lagi? Nak nasihat lain apa lagi? Itu nasihat antara nasihat yang paling agung, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kan? Jadi, jangan kita kata, alah ni nasihat ni dah biasa sangat dah Ustaz. Betul, nasihat tu dah biasa. Tapi kita yang belum biasa lagi betul-betul banyak akan berselawat pada Nabi SAW. Kan para ulama berbeza pandangan minimum kepada banyak selawat tu berapa. Kan? Ada sebahagian kata 300, ada sebahagian kata 700, ada yang kata 1000. Minimum kepada banyak selawat. Minimum bukan maksimum. Maksimum tak ada maksimum. Minimum kepada banyak tu, kita buat ke tidak? Minimum contohnya 300. So kalau minimum 300, agak-agak kita buat ke tidak? Kan? Minimum. Kalau kita kata minimum lah, itu baru minimum kan. Ini contohnya Imam Abu Talib Al-Makki. Beliau kata minimum kalau nak kata engkau selawat banyak tu 300 kali sehari. Dan itu paling sikit. Dan kalau dalam majlis fatwa Mesir, dia sebut minimum kepada banyak selawat adalah 1000 kali sehari. 1000 kali tu maknanya kalau hang baru selawat 999 kali sehari, sikit. Kan?
900 kali je selawat. Okay. Dia jadi sikit kalau selawat 900 kali je sehari. Okay. Apa namanya itu yang disebutkan dalam majlis fatwa Mesir. Imam Abu Hasan Syazili sebut 70 hingga 700 kali. Itu adalah jumlah minimum untuk banyak selawat. Senang ceritanya, kita bila sebutkan tentang banyakkan berselawat sebab kita tahu yang kita masih lagi kurang berselawat pada Nabi SAW. Mungkin itu salah satu daripada faktor hati kita ni masih lagi berpenyakit, masih lagi sakit, umat masih lagi sakit kerana umat masih lagi jauh daripada Nabi SAW. Kasih sayang Nabi SAW tu tak rasa dalam hati. Dia masih lagi connection tu macam kita sebut tadi di awal tu tak berapa nak clear sangat. Kan tadi Ustaz Radhi punya connection pun tak berapa, line pun tak berapa nak clear sangat tadi, dia macam putus-putus sikit, kadang dia bercakap tu putus, tapi sebab hati tu connection tu ada kan, walaupun terputus suara Ustaz Radhi tu pun kita jadi nak tahu apa Ustaz nak cakap tu, Ustaz nak cakap tu, kita kan macam geram apa dia nak cakap tadi. Lagi-lagi kalau dia baca Quran sedap lah, apa semua sekali suara terputus pula, Allah kan macam kan. Okay. Nak sambung tak boleh. Nak sambung tak reti. Nak sambung jadi apa, jadi sumbang pula lain pula. Jadi tapi connection internet ni dia tak ada apa-apa sangat pun. Memang orang komplain kan, apalah internet teruk lah, apalah gini apa semua kan. Okay. Tapi yang lebih besar adalah connection hati kita ni, ya? Hubungan hati kita. So hubungan hati kita dengan Nabi SAW tu agaknya macam mana? Hubungan hati umat dengan Nabi SAW bila hubungan tu tak berapa kuat, tak cantik, tak kuat kan, modem dia tu modem yang cikai kan. jadi tak tentu arah, kadang connect, kadang tak dengan Nabi SAW ni. Hatta kadang tengah selawat pun tak connect, tengah solat pun tak connect dengan Nabi SAW. Jadi tak pelik bila kita tak dapat jadikan Nabi sebagai contoh. Tak dapat. Yang kita sebut tadi Nabi SAW punya ketika diuji begini kan, kita tak dapat nak ambil baginda sebagai contoh teladan, sebagai pelembut jiwa kita, penenang jiwa kita. Tak dapat sebab hubungan hati itu masih belum kuat. Jadi mudah-mudahan kita dapat kuatkan hubungan hati kita dengan Nabi SAW, lagi-lagi bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan kita makin sihat hati-hati kita. Amin. Dan mudah-mudahan umat ini juga kembali sihat. Allahumma amin. InsyaAllah, subhanallah. Terima kasih Ustaz Syed bagi preskripsi untuk kita semua. Betul lah. Macam doktor pun kadang-kadang kalau dia bagi antibiotik kan Ustaz kan, kadang doktor pesan perhabis, jangan tak habis, jangan duk simpan kan, supaya berkesan ubat untuk membunuh bakteria, kuman dan sebagainya menjadi punca penyebab sakit. Cakap tentang sihat sakit ni kan lagi Ustaz Radhi sambung pula makan minyak zaitun semua. Nanti Ustaz boleh sedikit-sedikit juga insya-Allah tu, sebab kita ada pakar kita dalam live forum kita malam ini. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia ni dekat Facebook, khususnya di Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara maaf saya, dan juga semua page yang turut memasang ataupun stream page ataupun forum kita pada malam ini sempena Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita lau kana bainanal habib. Mungkin ada antara kita yang pernah bertanya, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di depan kita, apa yang kita nak luahkan? Ataupun mungkin ada juga orang Ustaz, dia kata kalau dia terbayang, kalau Rasulullah di depan aku malu nak jumpa sebab banyaknya dosa. Apa nak cakap kat Nabi? Nabi mesti tahu serba-serbi hitam putih diri kita ni kan. Jadi rasa malu sangat. Sebelum kita rasa macam tu, baik kita usaha untuk kenal dan cinta macam Ustaz Syed sebutkan tadi. Bila Ustaz sebut tadi tentang apa Ustaz? Line internet kan Ustaz kan? Lah ni kan kita 4G kan. Lepas ni nak naik upgrade jadi 5G kan. Yang anda dengar 4G ni pemancar dia punya gelombang tu memancar secara dia macam gelombang kembang tu. 5G lepas ni dia punya gelombang tu dia tersasar direct pada pengguna gadget-gadget dan alatan yang memerlukan internet. Nak kata lagi laju. Itu internet. Macam mana agaknya cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
patutnya makin akhir zaman ni kena lagi kuat tautan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sebaik-baiknya kita mulakan dari rumah lagi kan Ustaz nah. Macam Ustaz Syed sebut tadi, dia ada saling kaitan antara kita kena cinta baru kita akan kenal, dan kenal cinta. Bukan duk tahap tahu semata-mata. Tahu ni kira yang paling basic lah, tahu aja cerita tentang Nabi, sejarah dan sebagainya. Macam mana Ustaz, kalau dari rumah kita nak mula dengan keluarga kita supaya sama-sama sisi keluarga ada mahabbah dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz Radhi. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pian dan juga Habib Al-Qadir Al-Jufri dan semua yang sedang menonton. Mudah-mudahan line clear. Clear tak Pian? Saya tak pasti line clear ataupun tidak. Clear. Alhamdulillah. Okey. Kita kena lepas ni pergi restoran line clear. InsyaAllah barulah line kita clear. PKPB Ustaz tak boleh keluar. Okey, macam ni. Soalan tadi itu dia membawa kita kepada satu kenangan. Ya. Hadis yang diberikan oleh Al-Imam Dailami, Imam Dailami yang memetik daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala wajah, yang mana Nabi ada sebut satu hadis yang berbunyi begini. Nabi kata apa? Addibu adakum ajarlah anak-anak. Ustaz Syed sambung. Itu lebih dahsyat daripada alimu. Itu mendidik anak kamu dalam berarti kata mengadapkan mereka dengan 3 benda. Apa dia yang pertama? Hubbi nabikum, cintakan kepada nabi kamu. Wa hubbi ahli, dan ajar yang kedua, cinta kepada ahli keluarganya. Kemudian yang ketiga agak-agak apa yang ketiga? Wa qira'atil Quran. Yang ketiga, ajar anak kamu, ya. Sayyidina Ali sebut dalam hadis yang dibawa oleh Rasulullah ini, melalui riwayat Imam Dailami ini, ajar anak kamu yang ketiga baca Quran. Ini yang kata bermula di rumah dia. Yang kata bermula di rumah, ya. Karena itu orang-orang kita mendidik dengan cara yang cukup halus. Iqamahkan oleh ayah dia. Okey, itu selesai. Kemudian bila tiba akikah hari yang ke-7, ya, cukur rambut lah apa semua dia ada buat. Tahan. Okey. Satu benda yang telah pun tersemat dalam masyarakat kita, dia akan buat majlis maulid untuk anak-anak ni. Kerana kekurang sedaran dan kedangkalan ilmu pengetahuan dan ketidakcaknaan berkenaan dengan kisah sejarah asal usul kita kenal agama Islam ini, maka kita tolak, kita kata mana ada maulid-maulid, mana ada selawat-selawat, mana ada baca-baca berzanji. Itu bahasa dalam masyarakat kita. Kenapa? Kerana dia faham hadis ni. Moyang kita yang 1000 tahun dulu telah faham hadis ni. Yang Nabi pesan ni, addibu auladakum ala 3 khisali. Ajar kamu atas 3 benda penting. Maka mereka ajar. Pada waktu itu ajar apa? Ajar salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dia ajar. Dia buat dalam bentuk ramai-ramai dan sebagainya. Lepas tu dia bacakan periwayatan daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bacakan. Jadi benda-benda sebegini telah ada dalam masyarakat. Kita ajar anak kita apa hari ni? Nak bising-bising lah, bagi handphone. Saya tegur diri saya tu pian, bukan orang lain. Saya tegur diri saya. Anak-anak kita nangis,
pasang lagu kan. Ya. Gelang pipaku, gelang, gelang. Gelang si Rama-Rama. Okey lagi Ustaz. Ada yang Tiba-tiba di TikTok tu saya pun tak tahu. keluar lagu Empat Darah macam mana Ustaz? Alamak. Dia tak wujud. Jadi kena wujud di rumah tu mak ayah yang sikit-sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan selawat tu bagi betul lah. Kalau nak ringkas pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun dalam satu riwayat daripada Imam Abu Daud yang membicarakan tasyahud, bacaan selawat selepas tasyahud, hadis yang sahih juga ada dalam Imam Bukhari, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, paling-paling ringkas dah tu, paling-paling ringkas dah tu, Kadang-kadang kita dengar bab selawat ni, dia cinta Nabi tu dah kita syarah banyak tadi. Tu pun tak cukup, tak akan cukup dan tak akan pernah cukup. Tak akan pernah cukup. Kita tahulah macam mana pun cinta Nabi. Sebab apa? Kita tak tahu cinta kita dengan Nabi ni duduk di tahap mana sekarang ni. Kalau kita buat graf tu dia yazid atau yanqus. Dia tambah-tambah atau dia berkurang. Tambah atau kurang, tambah atau kurang. Macam tu. Yang kita bimbang. Jadi biarlah cinta itu ada guru kita tadi Habib Abdul Qadir Jufri hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Tak tahulah line okey ke tidak ni. Line okey Piana. Line okey tak? Dengar sikit-sikit sangkut tapi okey insya-Allah. Okey mudah-mudahan. Jadi itu yang pertama. Dua-duakan anak salawat. Dua-duakan anak salawat. Salawatlah apapun jenis salawatlah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi. Lah, boleh reka pun lagu-lagu tu tak ada masalah. Selawat dekat anak kita, selawat dekat anak kita. Ayah kita kalau apa-apa terlupa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat bagi betul, jangan Nabi SAW. Apa sos apa? Sos salam. Sos je nama salam. Allah. Sebut betul lah. Tu Nabi SAW, Nabi SAW kan. Ada yang sebut Nabi SAW, Nabi SAW. Apa benda? Sebut betul-betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dah nak ambil masa sikit. Bila kan dalam kitab Fathul Bari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu, dia sebut, dia kata qauluhu innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang telah engkau itu, merujuk kepada engkau dipertemukan hingga engkau menjadi golongan mereka. Artinya akhirat kita akan jumpa sampai kita dihimpunkan dalam golongan itu. Kerana apa? Kerana dari dunia ini kita telah buat untuk nak duduk dalam kumpulan itu. Kita tengok Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Apa Ibnu Umar buat? Ibnu Umar dia keluar daripada Madinah. Ini masyhur dalam kisah para sahabat. Jadi athar dah pun. Dia akan halakan kepala binatang tunggangan dia tu kalau nak beberapa ketika, kemudian barulah dia berpusing dan bergerak. Lalu sahabat-sahabat dia golongan tabi'in, anak-anak murid dia golongan tabi'in tanya, wahai Ibnu Umar Ibnu Umar, nama Abdullah bin Umar ta'ala anhuma, apa engkau buat ni? Kau buat apa ni? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar kata, inilah yang dibuat oleh Nabi sebenarnya, dan aku tak tahu sebenarnya, aku pun tak tanya waktu Nabi ada, kenapa engkau buat begini ya Rasulullah. Tapi kerana rindu aku, cinta aku buatlah begini. Aku buat begini. Tak tahu sebab apa pun. Tapi dah kerana Nabi suka buat macam tu, maka dia ikut. Ini kena ajar anak-anak kita. Ajar anak-anak kita. Contoh, Nabi minyak zaitun. Ajar anak-anak kita. Dah keluar dah minyak zaitun. Nabi tak tinggal cuka. Ajar anak-anak kita. Cuma cuka tu bagilah asli dan original and organic. Jangan cuka getah bias.
Ah, Salah. Salah produk. jadi bila kita sebut katanya bagi kita faham makna itu mencintai orang salih, di mana cinta mereka bawa pada Allah, cinta itu merupakan perbuatan kalbu, ya, satu keyakinan pada Allah, dan dia dapat apa? Kebajikan, dapat ujur, dapat pahala, dan dia akan dapat pahala mencintai orang-orang yang baik-baik kerana niat asal dia itu ialah untuk dia buat perkara yang baik itu kerana amalnya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila kita kata cinta kepada Nabi, tak cukup. Kita kena hubbu ahlihi, kena cinta kepada keluarga Nabi. Allah. Kita tak kenal tak cinta tu satu benda biasa. Tapi yang sebetulnya tak kenal maka tak kenal lah. Nak ke cinta apa? Tak kenal maka tak kenal. Bukan tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak kenal lah. Macam mana nak cinta kepada ahli keluarga Nabi? Nabi pun tak kenal. Allah. Kenal ahli rumahnya. Dia Naisaburi, kitab tu ada depan saya ni, sebab depan saya ni ada rak buku. Al-Hakim An-Naisaburi dalam Asbabun Nuzul. Dia cerita tentang ayat Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ya. Dia cerita tentang ayat ini turun sababul wurud untuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Panjanglah kalau kita cerita ahlul bait Nabi ni, ya. Ada itu mula-mula datang dengan yang 5, ya, Rasulullah sendiri, ya, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu ajma'in. Kemudian datang juga azwaj, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian datang satu ketika Nabi ketika mempersaudarakan golongan Muhajirin dengan Ansar, sampai kat hujung tu Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, di Sayyidina Salman waktu itu seperti dia jadi terkejut, heran, dan ada juga sedihnya. Kata, ya Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan aku ni bagaimana? Nabi terus sebut Salman min ahli baiti, Salman daripada ahli keluarga aku. Jadi yang itu syarah itu lebih panjang lagi. Cuma kita nak khususkan kat sini, kita kena kenal ahli keluarga Nabi. Bahkan kena cinta kepada mereka. Jangan kita memperlakukan kepada mereka dengan perlakuan yang tiada sopannya. Karena ingat, ya, apa yang Nabi sebut tentang Sayyidah itu memang jelas ahli keluarga Nabi. Contohnya, ya. Dan cucu cicit Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ada orang tanya kepada saya, dia kata, Ustaz asyik sebut Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Macam mana Nabi tak ada cucu cicit yang lain? Saya kata, kalau Nabi ada cucu cicit yang lain, antum bawakan kepada ana. Bawakan, kisahkan daripada siapa? Daripada siapa? Yang Nabi sebut mewarisi zuriat keturunan aku ini ialah daripada sulbinya dua orang ini. Maka lahirlah cucu cicitnya yang turut bersama-sama dengan kita, asbab dia kita jadi mulia taman syurga pada malam ini. Tak lain tak bukan, ya, Habibuna Sayyid Abdul Qadir Jufri hafizahullah subhanahu wa ta'ala, daripada Ailah Jufri. Kita kena kenal Ailah Jufri ni. Akhirnya jumpa sampai apa? Sampai Sayyidina Ali orang itu, ya. Jumpa lagi sampai jumpa Sayyidina Husain, ya. Sampai jumpa Sayyidina Fatimah, ya. Sampai jumpa Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebegitu. Kalau betul kita cinta ahli keluarga Nabi, kita kenal sampai sebegitu. Sekali kita kena dalami, bahkan menghormati mereka, hatta tidak meninggikan suara di hadapan mereka, dengan izin mereka, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyinggung perasaan mereka, kerana tersinggungnya perasaan keluarga Nabi itu menyebabkan tersinggungnya perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu kita kena, tadi apa guru kita Habib Abdul Qadir Jufri sebut apa? Dia kata dalam Ihya, kitab Ihya, dia sebut Ihya ni faham dah? Ihya Ulumuddin kalangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dia kata apa dalam mafhum yang saya bacakan, mafhum saya nakalkan mafhumnya. Dia kata wahai manusia, jangan terpedaya dengan ucapan. Jaga-jaga, ya.
Jangan terpedaya dengan ucapan. Seseorang bersama orang yang engkau tidak akan bertemu dengan orang-orang yang baik kecuali dengan amal perbuatan. Jaga-jaga. Kalau orang datang bagi tahu kata seseorang bersama orang yang kau cintai, kau sayangi tak akan bertemu dengan orang yang baik kecuali dengan amal perbuatan. Jaga-jaga. Sebab apa? Orang Yahudi, orang Nasrani ya tidak akan bertemu dengan nabi mereka walau mereka mencintai nabi mereka. Tak akan bertemu. Sebab apa? Karena mereka akan diseret, na'udzubillah min dalik, duduk di kalangan orang-orang yang telah melakukan kerosakan dalam agama, fasad, na'udzubillah min dalik ya. Dan kita kena faham wa hubbi ahli bukan karena faktor-faktor duniawi. Karena al-imam barang siapa yang mencintai sesuatu kaum, dia akan mengikuti orang yang menjadi pilihan kecuali mengikuti perilaku mereka, meneladani mereka ya, dan mengikuti segala perbuatan mereka pagi dan petang, siang dan malam, dan berkeinginan untuk jadi seperti mereka. Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau kita tengoklah satu figur yang hebat, Al-Imam Al-Habaib. Apa dia? Siapa dia? Habib Abdullah Al-Haddad Al-Husaini Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu anhu yang menyusun kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Banyak lagi kitab-kitabnya. Bagaimana perilakunya, ya, bagaimana kehidupannya, bagaimana kita nak meneladaninya. Ya Allah, tersampai kita ya. Melainkan kita ikut sedikit demi sedikit. Kita kena tengok kaedah fiqh. Apa dia? Dia kata kalau tak boleh ikut semua, jangan tinggal semua. Ikut yang mana boleh, ya. Yang mana belum mampu ikut itu kita doa. Kita kisahkan pada anak-anak, kita panggil duduk. Ni anak Nabi kita ni, anak saya punya puteri ada kat sebelah ni. Anak Nabi kita ada apa orang? Jadi kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Berapa laki-laki, berapa perempuan. Kena bagi tahu anak Nabi kita. Berapa orang nama Zainab, nama Ruqayyah, nama Ummu Kalthum, nama Abdullah, nama Al-Qasim, nama Ibrahim. Allahu Akbar. Jadi kena bagi tahu. Ujungnya nama apa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang ketiga, nak pupuk benda yang ditanya soalannya oleh Pian tadi tu ya, tak lain tak bukan ialah dengan cara kita ajar anak-anak kita baca Quran. Kenapa ya ajar anak kita baca Quran? Kerana di hujung tu dia akan jumpa ayat-ayat seperti laqad ja'akum rasulun min kamu, utusan Allah ya, daripada kamu sendiri manusia. Apa yang dia buat? Ya Allah, dia akan jumpa satu benda yang diberitahu oleh Ummul Mukminin At-Tahirah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Apa dia Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin sebut bila ditanya tentang perangai Nabi, tahu kan? Kana khuluquhul Quran, telah adanya perangai Nabi itu akhlaknya ikut Al-Quranul Karim. Maka anak-anak kita yang kita cinta Nabi, ya, cinta ahli keluarga Nabi. Jangan cinta saja, bawa kenalkan mereka dengan ahli-ahli keturunan Rasulullah yang masih ada hari ini. Ada lagi ke keturunan Rasulullah hari ini? Ada ni yang duduk dengan kita sekarang, yang jadi panel pada malam ini, yang jadi guru kita pada malam ini. Kadang-kadang orang tak nak mendalami. Kenapa? Itu satu persoalan yang cukup besar untuk kita pugar keluarga kita, ya. Bagaimana berhadapan dengan adakah mereka sama dengan orang-orang yang lain? Ni soalan ni timbul ya, jadi yang itu ada segmen yang lain insya-Allah saya. Tapi kenalkan mereka sampailah ke penghujungnya apa? Jangan sekali-kali abaikan Quran dalam keluarga kita. Saya bagi tahu dah anak-anak saya, anak-anak abah mesti muqri'ul Quran ya.
mesti Quran ada dalam kalbu dia. Apa nak jadi pun jadilah. Tapi abah nak benda sebegini berlaku. Alhamdulillah yang sulung dah khatam hafazan Quran ya. Tahun lepas yang nombor masuk juzuk 21 hafazan Quran. Yang nombor 3 doakan insya-Allah kita akan ikuti abang-abang dia ya. Yang nombor 4 juga ke arah yang sama menjadi muqri'ul Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebegitulah hendaknya dalam keluarga kita. Dan yang hujunglah sekali takut nak sebutnya, sama ayah lah kena tunjuk contoh. Tak ada lain tak bukan. Ya Allah, bagaimana aku nak bertemu dengan kekasih Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam taslima. Andai Rasul bertanya, kamu mengajar manusia di luar sana cinta dan kasih padaku. Bagaimana perbuatanmu mendidik anak-anakmu agar ingat kepadaku, kepada keluargaku, kepada sahabatku, kepada isteriku, kepada orang yang mencintai aku, ya? Allahu Akbar. Macam mana kita nak jawab nanti di hadapan Allah? Itu yang paling-paling sebenarnya malam ini yang cukup saya takut ialah kita tidak dapat membawa apa yang disebut, tidak dapat mengota apa yang dikata. Yang ni yang kita doa pada Allah. Mudah-mudahan asbab kemuliaan majlis ilmu pada malam ini dimuliakan dengan adanya aitrah tahirah an-nabawiyah, titisan darah suci Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada guru kita Habib Abdul Qadir Jufri, dapatlah kita faedah-faedah kelebihan sallam wallahu taala a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Muhammad Radhi, Muhammad Rajab, Ustaz kita, Tuan Guru kita juga yang banyak ilmunya. Subhanallah. Baru cik tahu selama ni Ustaz bila on air, duduk kursi tu, depan Ustaz tu terbentang kitab-kitab yang berharga dunia wal akhirat. Rak kitab depan Ustaz, patut petik nama je Ustaz. Masya Allah. Itulah Allah, jauh sangatlah kami ni yang duduk menuntut, banyak lagi ilmu yang kena cari dan gali lagi daripada para asatizah, termasuk para habaib yang kita kasihi dan sentiasa doakan. Semoga Allah sentiasa bersama kita di dalam apa juga keadaan, termasuk sekarang ni pandemik, ujian, dugaan dan sebagainya. Moga-moga dengan cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu inspirasi dan motivasi jugalah. Kita dah sampai ke penghujung Ustaz. Kita nak kongsikan sikit kesimpulan dalam untuk perkongsian kita daripada dua-dua orang panelis kita, dan dalam masa yang sama yang menonton ni terima kasih banyak. Mungkin ada antaranya mungkin penganjur program-program maulid, program-program majlis ilmu. Kita harap dapat ikuti apa yang Ustaz Said dan Ustaz Radhi sebutkan tadi, biar ramai yang mengikuti kita ni subur cintanya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga insya-Allah wa hayyun fi qulubina. Ustaz Said, kesimpulan kita Ustaz untuk malam ni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi disebutkan hayyun fi qulubina, hidup di dalam hati-hati kita. Biarlah itu jadi slogan kita, syiar kita selalu. Kesimpulan yang kalau kita nak ambil secara ringkasnya, pendeknya, itulah dia, dua perkataan je. Hidup di dalam hati-hati kita. Mudah-mudahan hati kita menjadi hidup dengan baginda hidup di dalam hati-hati kita. Allahumma amin. Pendeknya tapi dahsyatnya. Masya Allah. Allah, terima kasih banyak Ustaz Said. Ustaz Radhi, mungkin sedikit nasihat dan pesanan untuk sebelum kita tutup majlis kita malam ni, insya-Allah Ustaz. Baik. Alhamdulillah sampai kita di hujungnya. Saya segan sungguh nak cakap banyak sebab Tuan Guru kita bagi kesimpulan yang ringkas dan padat. Saya pula nak simpulkan bahawa mengikuti orang-orang yang baik itu menghadirkan pahala dan kebajikan. Sedangkan kesimpulan juga mengikuti mereka yang melakukan dosa, mereka yang kufur kepada Allah akan menghadirkan dunia untuk akhirat. Kita ingat satu pesanan yang pernah disebutkan yang pernah disebutkan oleh jika tidak salah saya, kalau saya salah tolong betulkan, juga disebutkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Apa dia? Nabi kata, jika saya salah betulkannya, mereka sebut beramallah di negeri yang tiada balasan padanya. Ini sekarang ni, beramal dengan cinta, beramal dengan harap redha Allah, hadir dalamnya iman dan sebagainya, Karena kamu akan dapat balasannya dari yang tiada amal padanya. Cantik.
Beramallah di negeri yang tiada balasan padanya, kerana kamu akan mendapat balasan di negeri yang tiada lagi amal padanya. Ingat, last but not least, hayyun fi qulubina, hidupkan Rasul dalam kalbu kita. Itu juga ingat, ya. Syafaati, kata Nabi, syafaat aku. Jadi jangan mengingkari syafaat ini. Bagaimana malam ini tak lain tak bukan karena cintalah kita bertemu, mengharapkan redha, kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, minta maaf terlebih terkurang, terlajak kata, terlanjur bicara, ya, adab maupun tidak teratur isi-isi pentingnya, bimbang-bimbang saya tidak mencapai kehendak soalan moderator kita Ustaz Tian pada malam ini. Saya mohon ampun maaf kepada tuan guru kami Habib Abdul Qadir Jufri, hafizahullah subhanahu wa taala, dan seluruh ahli keluarga beliau juga, hinggalah sampai kepada Ninda yang dimuliakan Rasulullah SAW. Juga kepada Pian juga terima kasih banyak-banyak kepada Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara yang menganjurkan forum yang sangat bermakna pada diri saya sendiri pada malam ini dan keluarga saya juga yang sedang bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan kita mendapat istifadah cukup besar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada dua orang panelis kita untuk forum perdana Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bawakan secara live oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara MDN. Kita ucapkan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri dan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rajab. Dua orang guru kita, kalau saya jadi moderator rasa kecil kerdil sangat sebab dua-duanya ilmunya tinggi, masya-Allah, tabarakallah, tapi sangat merendah diri. Ini yang kita kena belajar betul-betul bersama daripada mereka, insya-Allah, bagaimana juga untuk memupuk cinta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai ke penghujung. Ustaz, Ya, sebelum last minta maaf minta izin Habib izin. Antara pembuktian cinta kita pada malam ini pada Nabi ialah kita panjangkan forum ini, kita share, kita like, kita komen yang elok kepada seluruh yang kita kenali. Mudah-mudahan itu asbab ada hujjah kita depan Nabi. Ya Rasulullah, inilah usahaku untuk ajak orang mencintaimu yaumul qiyamah nanti ketika kita bertemu. InsyaAllah. Baik Ustaz, insyaAllah. Yang pastinya juga yang menonton pun insyaAllah moga-moga dapat pahala. Yang di belakang tabir ni pun Ustaz Nik, Ustaz Mafiz, Ustaz Wan Haris pun insyaAllah antara sahabat-sahabat kita dari Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara pun insyaAllah satu usaha yang berpanjangan untuk sebarkan ilmu dan mengajak kita untuk sentiasa cintakan ilmu dan pastinya cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.